Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Sebelum tu Ustazah minta maaf, pada hari ini kita tak dapat bersua ya dalam Google Meet. Jadi Ustazah tinggalkan kerja sedikit. Sebelum tu Ustazah nak ajar sikit. Ajar sikit je. InsyaAllah semoga murid-murid semua faham lah. Sebelum tu buka buku latihan macam biasa. Muka surat 52 dan 53. Dan juga 60 dan 61. Kita tengok yang ni dulu. Kita tengok muka surat 52. Sebelum tu Ustazah minta murid-murid untuk baca semua ni. Baca dialog ni. Fahamkan apa yang diminta, apa yang dicerita, perbualan siapa. Ini kita panggil dialog sebab kita nampak ni kan ada perbualan dua orang lah kat sini, dua orang. Terus kita terus dengan soalan. Ni soalan. Sebelum ni kita dah belajar tentang kata tanya. Itu kita tanya benda-benda yang simple, benda yang mudah kan. Jadi sekarang kita nak jawab soalan daripada pertanyaan di dalam buku. Macam mana kita nak jawab? Kita tengok kat sini. Tengok nombor 1. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? Ustazah cakap sebelum ni, perkataan ayat tanya boleh berada di hadapan ataupun di belakang ataupun di tengah. Dia boleh berada di mana-mana. Asalkan dia ada tanda soal tu, maksudnya dia soalan lah. Kita tengok yang pertama. Yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia siapa? First, benda pertama sekali kita kena cari kata kunci. Dengan kata kunci ni, kita mudahlah nak cari jawapan. Kat sini ditanya apa? Cara membersihkan sayur. Kita tengok semula dalam dialog ni. Dialog sebelah. Sebab jawapan ada kat sini je. Awak tak perlu fikir-fikir. Cuma awak perlu baca. Itu je. Kena rajin baca. Dia tanya tadi, cara membersihkan sayur. Mana cara membersihkan sayur? Kita tengok selalunya soalan 1 ni jawapannya berada di atas-atas je. Kan? Jadi kita tengok dulu yang pertama, Dahlia. Dia cakap apa? Bolehkah ibu tunjukkan saya cara-cara membersihkan sayur ini? Dekat sini tadi kata kuncinya apa? Cara membersihkan sayur. Jadi dekat ayat yang pertama ni ada cara membersihkan sayur. Nampak tak? Lepas tu ditanya apa? Soalan dia apa? Ditanya siapa? Kalau siapa mesti merujuk kepada manusia. Agak-agak kat sini apa jawapannya? Ya, jawapannya adalah ibu. Dia minta ibu dia iaitu Puan Zarina untuk menunjukkan cara membersihkan sayur. Baik. Sekarang macam mana kita nak jawab soalan ni? Takkan kita nak tulis ibu je? Takkan ibu. Tapi garisannya masih panjang. Dalam bahasa Melayu, jawapannya memang kena panjang-panjang. Macam itu. Jadi, macam mana kita nak jawab? Kita boleh jawab dua cara kat sini. Yang pertama, kita perkataan ayat tanya tu kita boleh buang siap-siap. Kita tolak dia. Tolak. Macam biasa kita buat tolak-tolak kan? Jawapannya dah ada. Jawapannya ibu. Apa seterusnya yang kita nak tulis? Kita sambung balik. Kita ambil dari soalan. Kita ambil dari soalan. Ibu yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia. Noktah. Tulislah kat sini sampai habis. Siapa ni dah tak payah ambil. Siapa dah tak payah ambil. Ataupun awak nak tulis yang menunjukkan cara membersihkan sayur kepada Dahlia ialah ibu pun boleh. Faham tak? Faham tak nak cara jawab dia? Lepas tu noktah lah. Jangan lupa noktah tu. Perkataan di depan macam biasa huruf besar. Itu untuk soalan yang pertama. Tengok soalan yang kedua pula. Soalan kedua. Berapa banyakkah garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Ditanya apa? Berapa banyak garam yang perlu dimasukkan ke dalam air? Berapa banyak? Kita tengok dialog sebelah macam biasa. Kita tengok yang kedua. Yang first ni dah habis lah. Sebab ayatnya kita dah jawab dekat nombor 1. Tengok yang kedua. Boleh Dahlia sebelum itu
Tolong sediakan air di dalam bekas. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Nampak tak kat situ? Mak dia dah cakap apa? Ni, 1 sudu kecil garam. Cakap campur kan. Campurkan air itu dengan 1 sudu kecil garam. Jadi soalan kat sini ditanya tadi berapa banyak. Jadi macam mana kita nak jawab? Kita jawab. Berapa ni kita potong. Okay. Potong sebab dia adalah ayat tanya. Okay. Kita boleh teruskan ambil dari garam pun boleh. Okay. Garam yang perlu dimasukkan ke dalam air ialah berapa kat sini tadi? 1 sudu kecil garam. Noktah. Macam gitu. Okay. Ataupun garam yang perlu dimasukkan ke dalam air sebanyak 1 sudu kecil garam. Dia banyak boleh jawapan tu macam-macam. Tapi kena sesuai lah. Okay. Dan soalan yang seterusnya ni nanti awak buat. Okay, untuk muka surat yang seterusnya, sama juga. Baca dia punya petikan. Okay, yang ni dipetikan pula. Kan, perenggan kan. Dia berapa perenggan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi dia masih ada dialog juga. Sebab kita nampak ni kan. Ada pembuka kata dan juga penutup kata kan. Jadi dia macam dialog jugalah. Tapi dalam bentuk petikan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng? Di mana? Dekat mana? Okey, kita tengok balik kat sini. Tadi awak dah baca sampai habis. Okey, yang penting awak kena baca dulu sampai habis baru tengok soalan. Okey. Okey, kita baca sikit lah sebab Ustazah tak baca lagi kan. Okey, Kaiseng sering mengantuk di dalam kelas. Apabila disoal oleh Cikgu Hanita, rupa-rupanya Kaiseng tidak bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, jadi ditanya di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng. Okey, dekat mana? Dekat dalam kelas. Jadi, kalau macam ini senanglah sebab kata tanyanya di hadapan. Jadi kita terus buang. Okey, buang. Okey, kita mulakan dengan Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaiseng di dalam kelas. Tulis kat sini. Okey, tulis sampai habis. Lepas tu noktah. Itu kan dia jawab kan soalan. Okey, sebab di manakah mesti kena tempat. Kelas tu tempat lah. Betul kan? Okey, kita tengok nombor 2. Apakah yang akan berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Apa yang akan berlaku kepada Kaiseng kalau dia tak sarapan? Ni cikgu dia tanya. Mengapa kamu tidak bersarapan sebelum datang ke sekolah? Okey, ni tak ada apa-apa lagi. Okay, saya tidak berselera untuk makan pada waktu pagi, cikgu, dia cakap. Okey. Oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Nampak tak cikgu dia tanya, cikgu dia cakap. Okey, jadi soalannya kat sini, apakah yang akan berlaku sekiranya Kaiseng tidak bersarapan? Okey, apa yang akan berlaku kepada Kaiseng kalau dia tak sarapan? Ya, perut dia akan kosong. Itulah jawapannya. Perut kamu akan kosong. Sarapan itu penting, itu dah merujuk kepada kepentingan dia lah. Okay, tapi dia tanya apa yang akan berlaku. Okay. Cara jawab dia. Sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, perut Kaiseng akan kosong. Okay, kita tukar sikit kat situ. Apakah yang akan berlaku ni kita potonglah. Sebab dia soalan. Okay, kita ambil dari sekiranya. Okay, teruskan. Kaiseng tidak bersarapan. Perut kamu ni kita tukar kepada nama dia, Kaiseng. Ataupun kita boleh tulis perutnya. Kita gantikannya pun boleh. Okay, sebab dia dah merujuk kepada Kaiseng. Nak tulis Kaiseng pun boleh. Jadi jawapannya sekiranya Kaiseng tidak bersarapan, perut Kaiseng ataupun perutnya akan kosong. Noktah. Itu je jawapannya. Boleh? Okay, untuk soalan yang seterusnya.
buat sendiri. Okey? Okay, baik. Sebarang pertanyaan macam biasa boleh tanya terus dengan Ustazah. Jangan malu-malu. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum.